Ini bab larangan daripada siyahah. Asal makna siyahah itu mengembara. Mengembara, pergi berjalan-jalan, makan angin, betul. Tapi di sini siyahah di sini maksudnya keluar daripada rumah menuju ke sesuatu tempat dengan maksud untuk bertapa. Dengan maksud untuk pertapaan. Untuk pertapaan. Itu maksud di sini. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Umamah bahawa ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk keluar bertapa." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pertapaan, keluar untuk pertapaan bagi umatku ialah jihad fi sabilillah azza wa jalla. Ini bab tentang kelebihan qafl fil ghazl, pulang dalam peperangan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah, yaitu bin Amr, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, qaflatun ka ghazwatin, pulang yakni dari peperangan sama seperti keluar untuk berperang. Ini bab tentang kelebihan berperang dengan orang-orang Rom, melebihi bangsa-bangsa lain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdul Khabir bin Thabit bin Qais bin Syammas, daripada ayahnya, daripada datuknya, yakni Qais. Katanya ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil dia tu Ummu Khalad, dalam keadaan menutup muka, dalam keadaan memakai niqab. Tujuannya datang untuk bertanya tentang anaknya yang telah terbunuh, mati terbunuh dalam peperangan. Maka ada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Engkau datang untuk bertanya tentang anakmu dalam keadaan bertudung muka begini?" Jawabnya, "Kalau aku telah kehilangan anak, tidaklah pula aku kehilangan perasaan malu. Perasaan maluku tidak akan hilang." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anakmu dapat pahala 2 orang mati syahid." Kata Ummu Khalad, "Kenapa begitu wahai Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Kerana dia telah dibunuh oleh Ahlul Kitab." Ini bab tentang berjalan di laut atau meredah laut untuk peperangan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh meredah laut kecuali orang yang nak pergi buat haji atau umrah atau berperang fi sabilillah. Kerana di bawah laut itu ada api, dan di bawah api itu pula ada laut. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Ummu Haram binti Al-Milhan, yaitu adik-beradik kepada Ummu Sulaim, menceritakan kepada saya
Ini kata Anas, menceritakan kepada saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala indahum, pernah tidur tengah hari di rumah mereka. Qala itu bukan makna kata, bukan makna bersabda, dengan makna tidur tengah hari. Qala yaqilu, qailulah, bukan qala yaqulu qaulan dah. Qala indahum, tidur tengah hari di rumah mereka. Lepas tu dia sedar dalam keadaan ketawa. Sedar tu sambil suka. Kata Ummu Haram, saya pun tanya, wahai Rasulullah, apakah yang telah membuat engkau suka? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nampak satu golongan orang yang yarkabu zahra hadzal bahr, meredah lautan seperti raja-raja di atas singgah sananya. Kata Ummu Haram, saya pun kata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga dia memasukkan saya dari kalangan mereka. Nabi SAW kata, memang engkau termasuk di antara mereka pun. Kata Ummu Haram, kemudian Nabi SAW tidur pula, sedar pula dalam keadaan suka. Kata Ummu Haram, saya pun kata, tanya, wahai Rasulullah, apakah yang telah membuat engkau ketawa? Jawab Nabi seperti jawapannya sebelum ini. Kata Ummu Haram, saya pun kata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga dijadikannya saya termasuk di antara mereka. Kata Nabi SAW, anti minal awwalin, engkau sudah termasuk dalam golongan yang pertama. Qala, kata perawi yakni Anas, lepas tu dia dikahwini oleh Ubadah bin As-Samit, maknanya dia jadi isteri Ubadah bin As-Samit. Ubadah keluar untuk berperang, dibawa dia bersamanya, dibawa Ummu Haram isterinya itu bersamanya. Bila dia nak pulang, dibawakan kepadanya seekor bagal untuk dinaikinya. Bila dia naik, bagal itu telah menyebabkannya dia jatuh, membuatnya jatuh dari belakang bagal itu dan patah tengkuknya. Tolak tengkuknya patah, matilah dia. Yang ini dengan sebab itu. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pergi ke Quba, dia akan singgah di rumah Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram adalah isteri kepada Ubadah bin As-Samit. Tahta Ubadah bin As-Samit itu maksudnya isteri kepada Ubadah bin As-Samit. Mana di bawah Ubadah bin As-Samit, maksudnya isterilah. Pada suatu hari dia pergi ke rumah Ummu Haram. Ummu Haram jamu makan dia dan duduk mengusap-ngusap rambutnya, membelek-belek rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perawi mengemukakan hadis ini seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada saudara perempuan Ummu Sulaim, yaitu Ar-Rumaisa, katanya Nabi SAW pernah tidur lalu sedar. Dia duduk basuh rambut Nabi sallallahu kanat taghsilu ra'saha, taghsilu ra'saha, basuh rambutnya. Dia pada ketika itu duduk basuh rambut dia. Fastayqadha wa huwa yadhhak, Nabi SAW sedar sambil ketawa. Faqalat, yani dia pun tanya, wahai Rasulullah,
kenapa engkau ketawa? Suka tengok kepala saya ke? Tengok ke rambut saya ke? Nabi SAW kata, bukan, tidak. Lalu perawi menyebutkan, mengemukakan hadis seterusnya dengan ada berlebih kurang, ada di sana sini lebih dan kurang daripada yang tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ummi Haram daripada Nabi SAW, baginda bersabda, orang yang mabuk laut sampai muntah, lahu ajru syahid, mendapat pahala orang mati syahid. Dan orang yang tenggelam, lemas atau tenggelam di lautan, mendapat pahala 2 orang yang mati syahid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, 3 macam orang, kulluhum dhamin ala Allah, semuanya dijamin oleh Allah. Dhamin itu isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim fa'il dengan makna isim maf'ul, ini termasuk dalam majaz. Dhamin dengan makna madmun, dijamin. Seperti aisyatan radiyah, aisyatan mardiyah. Isim fa'il kadang-kadang dipakai dengan makna isim maf'ul. Ini termasuk. Itulah, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Satu daripadanya ialah orang yang keluar untuk berjihad, berperang fi sabilillah Azza wa Jalla. Dia dijamin oleh Allah sehingga mematikannya lalu dimasukkannya terus ke dalam syurga, atau dikembalikannya orang itu bersama-sama dengan pahala dan ghanimah yang diperolehinya. Yang kedua ialah orang yang pergi ke masjid, dia dijamin oleh Allah sehingga Allah mematikannya lalu terus memasukkannya ke dalam syurga, atau mengembalikannya dengan pahala dan ghanimah, keuntungan yang diperolehinya. Yang ketiga ialah orang yang masuk ke rumahnya dengan selamat sejahtera, ia dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tengok semula. Tengok semula. Jadi saat ni terjemah dah lebih kurangnya. Kita sudah terjemah. Ni nak bicara pula, balik semula. Kita mula-mula baca saat ni, babun fin nahyi anis siyahah. Jadi tak boleh pakai berdasarkan tajuk bab ni ataupun hadis di bawah dia ni, bahawa kita tak boleh nak pergi melancong, mengembara ke sana sini. Tak termasuk dalam itu. Sebab tu lurah hadis dia ada lurah dia yang tersendiri. Lurah Quran dia ada lurah dia yang tersendiri. Jangan kita pakai mengikut bahasa Arab baru ke gapo ke. Tak boleh. Jadi banyaklah makna dia serupa, mustarakul makna, yang ada beberapa makna perkataan dalam bahasa Arab tu. Jadi kita kena pakai biar sesuai dengan tempat dia lah. Bukan tak boleh pakai bahasa tu dia berkembang semua. Cuma kena pakai biar tepat sesuai dengan keadaannya tu. Misalnya kita kata kalla innaha tadhkirah dalam Quran. Dalam Quran kita terjemah tazkirah tu ada tekek pula dah. Memanglah bahasa Arab ada tazkirah tekek kan? Tidak situ. Tazkirah tu mana peringatan lah. Peringatan. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Sayyaratun. Maka kita kata mari kereta.
Dah sayyarah tu mana kereta? Tak boleh. Hadis pun lagu tu juga. Sebab tu dia ada kamus Quran suku. Kamus ni banyak. Kamus bahasa Arab umum biasa. Kamus istilah pula. Kamus hadis, kamus Quran ada suku. Ada suku-suku. Jadi nak faham perkataan ni dengan makna dia, kena tengok kamus dia. Jadi posisi ni siyah makna dia mengembara, melancung. Dalam bahasa lama, siyahah az-zahab fil ardi lil ibadah. Pergi rata-riti untuk beribadat. Daripada situlah diambil nama Nabi Isa Al-Masih. Masih. Daripada siyahah lah, sebab dia mengembara, rata pergi, tidak kata duduk setepak. Dajjal pun lagu tu juga, Masih juga daripada siyahah juga, sebab dia rata pergi, rata dunia pergi belakang. Tak boleh masuknya dua tanah haram sahaja, hak lain pergi belakang. Di sini maksudnya siyahah ni keluar pergi ke mana-mana untuk beribadat, untuk bertapa, dengan maksud untuk pertapaan. Tu tak boleh. Tak ada istilah bertapa ni dalam Islam, tak ada. Dalam hadis yang lain dia ganti kepada tapa tu. Apa dia? Iktikaf dalam masjid. Satu ganti dia iktikaf dalam masjid. Satu lagi siyahah dengan adanya yang diterimanya keluar untuk berjihad, untuk berperang. Tu ada. Untuk benda yang ada faedah lah, untuk cari ilmu ke, untuk gapo ke. Itu siyah menurut istilah ni hadis ni. Riwayat daripada Abi Umamah bahawa ada seorang lelaki kata, dia kata, wahai Rasulullah, idzan li bisiyahah, izinkan saya untuk pergi bertapa, untuk hidup cara pertapaan, dengan maksud pertapaan. Cuba tengok dalam syarah ni, arada mufaraqatal amsar wa suknal barari wa tarkal jumu'ah wal jama'at. Maksud dia nak pergi jauh ni, nak pergi ni, tinggal negeri lah, tinggal negeri, tinggal bandar, tempat tinggal kita, dah pergi nak duduk di mana-mana pada pasir, kau dalam hutan, kau dalam gua, kau apa, dengan meninggalkan Jumaat, meninggalkan jamaah. Hak lagu tu dengan maksud nak bertapa lah. Nabi SAW kata, inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillahi azza wa jalla. Sesungguhnya siyahah, pengembaraan atau pelancongan, ataupun keluar daripada rumah, hak adanya untuk umat aku ialah berjihad fi sabilillah. Hak tu ada, bukan pergi bertapa. Hak tu tak ada. Sebab apa? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak benar dia pergi bertapa, pergi siyahah, lima fihi tarku ta'allumil ilmi wa tarkil jihad. Sebab dengan buat lagu tu tak boleh nak belajar. Nak belajar lagu mana duduk seorang. Kalau Rasulullah duduk gua Hira tak apa, dia dapat wahyu. Kita nak boleh dengan siapa dia ilmu tak tahu, dan akan meninggalkan jihad. Dan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut jihad di sini? Kerana jihad pada waktu itu diperlukan, dan pada bila-bila masa pun jihad dalam makna yang lebih luas, waktu semua diperlukan. Itu sekadar itulah dalam
Syarahnya, hak dalam syarahnya. Tapi kalau kita nak kira hak ni berdasarkan makna ajaran Islam yang sebenarnya umumnya, dia pergi jauh lah. Siyahah tu dengan makna rahbaniyah atau rahbanah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, cara hidup kepaderian yang mereka ada-adakan, mereka sendiri buat sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari nak hapuskan hak tu. Bukan lagu tu caranya. Bukan lagu tu. Kalau ia pernah ada pun zaman dulu, itu untuk dia. Tak boleh lagi kita nak ikut cara tu. Kalau kita terima adalah bermakna hak tu sudah mansukh. Tak boleh lagi pakai hak tu. Kalau nak pakai lagu mana? Supaya hak lain ni di tempat yang lain dia sebut sebagai gantinya i'tikaf. Satu. Yang kedua, keluar untuk sesuatu yang ada faedah untuk umat, untuk orang ramai. Yang disebut di sini jihad. Hak tu kemuncaknya. Jihad mana perang lah. Keluar, boleh jadi keluar tu tak kelik dah, mati. Hak tu kemuncaknya. Lepas tu kalau pergi belajar kau apa untuk maksud nak jaga agama lah, untuk meninggikan agama, untuk jaga agama daripada penyelewengan dan kesesatan apa, itu pun jihad juga. Hak bawah lah, hak bawah. Dia sebut hak kemuncaknya. Ini menunjukkan Islam ni agama bukan lari daripada dunia, tetapi agama yang mengajar umat dia melibatkan diri dalam masyarakat. Dalam masyarakat, bahkan mengorbankan nyawa sampai ke satu peringkat untuk orang lain, untuk orang ramai. Itulah jihad. Hak cara hidup bawa diri seorang untuk ibadat sendiri tak ada dalam Islam. Bahkan dalam Quran kata itu cara hidup rahbaniyah ibtada'uha, yang mereka ibtida', bid'ah tu, benda mengarut, tak betul, yang dibuat-buat oleh mereka sahaja. Ma katabnaha alaihim, yang mana tak pernah kami tentukan, wajibkan ke atas mereka buat begitu. Mereka buat sendiri mana-mana. Jadi itulah kalau umat Nabi kita ni lagu mana berjihad, keluar untuk sesuatu yang ada faedah untuk orang lain. Jihad ini atas niat kita. Kalau kita ada niat, pasal niat molek, sebab itulah dalam kitab hadis mana-mana pun dia mula dengan innamal a'malu binniyat, nak suruh pasal niat molek. Kalau kita ada niat molek, daripada awal lagi tu boleh pahala lah. Pahala jihad. Pahala jihad. Kalau keluar belajar untuk jihad, niat kau tu kait dengan tu, boleh pahala jihad juga. Kalau kita keluar berniaga dengan makna jihad, berniaga perlu, berniaga urusan dunia perlu, supaya kita tidak bergantung kepada orang kafir. Tidak bergantung kepada orang kafir. Duk mikir lagu mana nak naik ekonomi Islam misalnya. Jihad tu terutama sampai sekarang ni, daripada nak berubah sistem hak penuh dengan riba, sistem yang tidak halal, nak tukar kepada hak halal, susah tu. Perlu kepada jihad, perjuangan, fikir molek, kaji molek, nak susung bukan senang. Tu jihad, tapi kena ada niat lah. Pada hakikatnya nak lawan, nak suruh sistem kafir tu jatuh, biar sistem Islam tu naik. Litakuna kalimatullahi hiyal uliyah, dengan niat tu, supaya ajaran Allah, agama Allah ni jadi tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Dengan niat tu, Islam ni tinggi, lebih tinggi pada orang lain. Tak ada orang lain lebih tinggi daripada dia. Dengan maksud tu, ada niat tu, jihad lah tu. Jangan kita nanti nak perang bunuh orang kafir tu, jangan nanti gitu. Ni jihad berlaku, dan semuanya ada faedah untuk masyarakat. Jadi keluar anak hari sampai ke mati, sampai ke pecing, fikir untuk menaikkan Islam. Cuba ada niat lagu tu, jihad lah tu. Cuba bayangkan 50 tahun dulu tak ada bank Islam kau gapo kau, takaful Islam kau, insurans Islam kau, tak ada. Adanya kafir belaka.
dalam dunia. Pasal apa? Muka penjajah lama kan. Sistem Islam tak tahu mari, tak tahu mana dah. Lepas tu sistem baru mari. Ada dengan bank, dengan gapo, dengan insurans, dengan gapo, sistem baru. Hak tu semuanya ada unsur-unsur yang tidak baik. Unsur-unsur haram. Selama mana orang Islam berjual, ahli fikir, duduk buat sistem tu, akhir sekali berjaya, boleh buat. Tu kan? Itu perjuangan lah tu. Jihad. Susah tu. Bukan dalam masa sehari. Siap supaya kita tengok lah ni. Di mana-mana negeri orang kafir pun ada dah. Orang kata counter cara Islam. Orang kafir pun suka. Kita buat sampai jadi gitu. Jihad lah tu. Jangan dikira jihad ni nak pergi perang saja. Sebab pada hakikatnya perang juga tu. Perang juga. Begitulah juga yang lain-lain. Dalam bab lain-lain pun sama juga. Begitulah. Tidak kata perang menggunakan senjata semata-mata di sini, tidak. Hak ni yang disebut oleh Nabi SAW ni kemuncaknya. Kemuncaknya. Hak tusuk situlah. Tak ada dah. Hak lebih daripada mati diri kita lenyap. Kalau berjual lain, esok ada lagi. Tidak lenyap sampai masa mati hak sebenar tu kak. Tuhan ambil nyawa kita sampai situ kak. Duk bangun ada semacam lah. Tapi kalau orang hak pergi berjihad ni mudah belah mana pun, hak berjihad sungguh, hak kemuncak tu, tak ada jaminan tu. Balik boleh jadi mati gitu. Tak balik semua tu. Hak tu kemuncak. Jadi di sini nampak agama Islam adalah agama masyarakat. Bukan agama diri saja, jaga diri saja. Nak betul diri, nak molek diri saja. Agama yang lari daripada dunia, tidak. Tapi agama masyarakat, agama yang untuk membetulkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Tak ada dengan maksud pertapaan lagu tu, dengan maksud lagu tu, tak ada. Adanya sesuatu yang ada faedah kepada masyarakat, kepada manusia, kepada umat Islam. Ini bab tentang kelebihan qafl. Qafl maknanya rujuk, pulang, balik, kelik dalam peperangan. Nak rayaknya orang yang pergi perang ni lebih. Hadisnya dua patah lah zahirnya kita tengok. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaflatun ka ghazwatin. Tu je hadisnya. Qaflatun ka ghazwatin. Pulang dari peperangan sama dengan pergi untuk berperang. Jangan kita ingat bila kita balik tak ada pahala dah. Tak ada pahala. Sajalah hak lagi tu je hak dapat pahalanya. Tidak. Bila kita kata kita keluar untuk perang, untuk buat kerana Allah, kerana agama, dia bukan alah pergi saja, alah kelik sampai ke rumah kita, dikira pahala sama. Dikira pahala sama. Dan kalau orang mati, alah kelik, orang panggil mati fi sabilillah, di jalan Allah juga, bukan di jalan menuju ke rumah dia. Ada di jalan fi sabilillah, bukan fi sabili baitihi, fi sabili manzilihi, rumah dia, tidak. Fi sabilillah juga orang panggil. Cumanya syahid kalau ke mana, itu cerita lain lah, itu pula. Tapi fi sabilillah, ini termasuk dalam orang yang mati fi sabilillah. Jangan kita kata bila balik jadi kurang kau pahala berasa tidak, ataupun tak dapat apa satu kau. Tidak. Pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk orang yang keluar berjihad tu bukan alah pergi saja, alah kelik pun dia dapat sama juga pahala dia. Itulah kelebihan orang yang keluar berjihad. Jadi pulang ni ada beberapa macam. Pulang, satu pulang selesai perang, baliklah rumah, pahalanya lagu tu juga. Satu pulang dengan maksud nak mengambil langkah, nak mendapat bantuan, sokongan daripada
bala tentera kita hak lain-lain lagi. Sebab kita tak cukup, tak memadai untuk menghadapi musuh. Jadi nampak macam patah balik. Sedangkan patah balik tu tak molek. Tak molek. Adakah makna lari daripada perang? Tidak. Kalau niat kita tu balik tu untuk apa? Balik tu untuk apa? Balik tu bukan untuk lari. Kalau kita dalam bentuk lari tu, hunggah, lari nak pergi kepada kumpulan kita, nak dapat bantuan dia, nak royak sesuatu kepada dia. Hak tu pun sama juga pahala. Tidak kata lari ala ke depan saja dia boleh pahala. Dalam menghadapi musuh tu, pergi menuju musuh saja, hak tu dapat pahala. Tidak. Membelakangi musuh dalam rupa balik pun, kalau ada maksud dia, dapat pahala juga. Dua. Yang ketiga, balik dengan menang, membawa kemenangan. Balik dengan membawa kemenangan, sama juga dapat pahala. Balik kalah, serupa juga dapat pahala. Kalau kita kalah, balik ramai mana mati. Jadi nak dapat pahala tu kena menang dulu ke? Tak. Semua dapat pahala. Itu ganjarannya untuk orang yang berjihad fi sabilillah. Ini semua kira hak asal, hak kemuncaknya. Kalau hak bawah-bawah lagu tu, bawah daripada dia pun gitu juga. Lagu tu juga, misalnya keluar untuk menuntut ilmu, sama juga. Cuma dia tidaklah sampai ke peringkat tu. Dia bahagia lain, bidang lain, tapi maksudnya sama juga. Kalau ada niat. Hak inilah yang dikatakan Nabi SAW sebelum pada ni. Kita mula dengan hadis tu, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Ya, terus ada yang akan tetap adanya jihad. Sebut dengan terang tu. Sebut dengan terang tu. Jihad itu kemuncaknya. Tak boleh nak ubah tu. Hak tu penting. Dia kena sampai situ kemuncaknya. Sebut dengan terang. Wa niyatun, niat. Niat tu kalau buat benda lain lah. Kalau ada niat untuk jihad, boleh pahala macam tu juga. Pahala jihad lah juga. Walaupun tidak, zahirnya orang tidak panggil jihad, tidak panggil perang, tapi pada hakikatnya perang juga. Perang juga. Pada hakikatnya perang juga. Jadi berdasarkan hak tu boleh pahala juga. Termasuk juga niyatun itu hak lain-lain lah. Hak lain-lain. Hak kira-kiranya orang tidak sebut jihad, tapi hakikatnya ada makna jihad. Bila kita kaitkan, sambungkan dengan niat, dapatlah pahala tu. Dengan sebab itu kena pasal niat molek. Kalau mengaji, kalau berniaga, kalau gapo pun dia kena niat. Kalau ada niat tu berdapat pahala jihad. Dapat pahala jihad juga. Orang yang berjihad fi sabilillah. Walaupun kita nampak benda tak ada sebelah mana. Tak ada sebelah mana. Misalnya kita kata mi lah gitu. Mi kau bihung, kau gapo kau. Mula orang kita tak pandai buat. Pasal apa mana nak bergantung dengan orang kafir? Kalau orang hak mula-mula buat dulu, hak tu lebih besar lah pahala dia ni. Dia ajar kepada orang Islam, sebarkan dalam orang Islam. Jadi orang Islam tak bergantung dengan orang kafir. Bila bergantung dengan orang kafir ni, banyaklah benda-benda hak kemungkinan hak tak moleknya. Dia bubuh benda-benda hak haram ke gapo, keberkatannya gapo tu tak ada lah. Jadi bila orang Islam buat lagu lain, kita pun berasa puas hati, lega berasa. Dengan tenang, tak ada ragu-ragu, tak ada was-was orang kata nak makan. Siapa dia yang buat lagu tu? Kalau dia ada niat dengan maksud orang Islam ni tidak bergantung kepada orang kafir. Orang Islam makan juga, nak makan juga, muka sedap. Muka sedap walaupun benda tu bukan di kalangan puak kita ya startnya, mulanya pandai makan benda tu, tapi kita makan semua. Berubah. Bila berubah tu, kalau niat tu, niat molek.
walakin jihadun wa niyyatun, niat. Ini kena pasal niat, walaupun kita kata benda lagu tu berkait dengan makan, besar tu, besar tu. Sama jugalah kita kata apa ni, ubat ke, ubat yang guna bahan haram, kita tukar boleh super je. Gelatin ke, gelatin hak haram tukar kepada gelatin hak halal. Fikir tu, niat boleh supaya orang Islam ni terlepas daripada benda-benda haram. Jihad lah tu. Jadi orang hak buat lagu tu, tapi kena ada niat lah. Tu kelebihannya kita orang Islam ni. Kalau tak ada niat, sajalah dia kerja di farmasi ke gapo ke, dia boleh pitih hak tu je lah. Dia boleh pitih tu, boleh gaji lah. Tapi kalau nak pahala, kena ada niat. Supaya juga hak kata pergi ke masjid, pergi ke gapo, niat saja nak mari sembahyang Jumaat. Hak lain tak ada niat, boleh satu, tapi kalau niat banyak, mari masjid selain daripada sembahyang Jumaat, lepas tu nak mengaji misal, sebab ada orang mengajar ni kita tak mengaji, dua niat. Lepas tu bila mengaji atas masjid ni, kita nak i'tikaf lah, i'tikaf. Bukan saja kalau kita tak niat i'tikaf tak boleh. Bila kita niat boleh. Anda tengok banyak perkara. Lepas tu bila-bila tu kalau ada pitih sikit sebanyak, ada tabung-tabung kalau duduk tepi-tepi tu kita bubuh, misal ada niat je, walaupun seriak, berapa banyak dah situ, berapa banyak pahala yang kita dapat di situ atas niat. Sebab tu niat ni atas satu perkara pun, kalau kita niat banyak, boleh pahala banyak. Tetap adanya niat, jangan tak ada niat. Dan niat tu sampai ke kemuncaknya, kalau perlu untuk Islam ni, kemuncaknya mati untuk Islam, jihad seroti, hak sebenar pun kita kena bersedia, kita nak juga. Itu niat ada lagu tu, bagus betul. Hak tu hak naknya, tak boleh tak ada niat. Maknanya orang Islam ni kalau dia Islam sungguh, dia akan ada niat perjuangan tu, niat berlawan, bersaing, nak mengatasi orang lain, tak usah bergantung dengan orang lain, tak usah jadi hamba kepada orang lain, dijajah oleh bangsa lain, tak usah. Dia ada niat tu. Bila ada niat tu, boleh pahala, boleh pahala. Jadi pahala tu bukan pergi saja, alah kelik pun boleh juga. Alah kelik pun boleh juga. Ini bab tentang kelebihan berperang dengan orang-orang Rum melebihi bangsa-bangsa yang lain. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdul Khabir bin Thabit bin Qais bin Ash-Shammas yang kita telah baca dah tadi tu. Jadi berdasarkan hadis ni, dia ada lebih kurang juga perang ni, tidak kata sama serupa je. Perang dengan siapa-siapa pun serupa. Jadi orang perang Badar misalnya dengan perang hak kemudian sama tak sama. Sebab tu dia lebih hak perang Badar tu, ahli Badar tu daripada ahli-ahli hak lain-lain. Sebab tidak samalah perang tu. Begitu juga kalau perang dengan kafir ni, adakah sama 100%? Tidak sama. Itu maksud dia nak cerita di sini. Dia bergantung kepada keperluan tu, keadaan dia tu, keadaan dia tu, keadaan musuh tu, musuh secara mana. Kalau musuh tu musuh yang menghalang betul, bila kita dapat mengalahkan dia, jadi terbuka luahlah jalan untuk kita dakwah, katakanlah. Maknanya nak menghadapi hak tu besarlah tu, daripada hak tidak gitu, daripada hak kafir, hak lemah, hak tidak menghalang. Jadi menghadapi kafir yang lagu tu lebih besar pahalanya.
Tetapi di sini walaupun dari segi makna dia hak tadi lah, makna dianya perang ni dengan orang kafir ni tidak sama dari segi kelebihan dia. Tetapi hadis yang Imam Abu Daud mari ni hadis yang bermasalah, tak kemah. Walaupun dari segi makna dia betul, makna dia betul. Kadang-kadang hadis ni tidak sahih tapi makna dia betul. Makna dia betul, tak sahih dari segi sanad dia, tapi makna dia, kandungan dia betul. Kadang-kadang begitu. Jadi hak ni kita tengok sudut lain lah, hak lain ya sahih. Jangan tengok hak ni. Kalau tengok hak ni tak boleh nak pegang hak ni, tak boleh buat pegangan. Jadi bila tak boleh pegang hak ni, seseolahnya Imam Abu Daud nak ajar kita cara lah. Jadi kalau kita misalnya kalau kita jumpa dengan hadis ni dhaif, jadi tak boleh buat pegangan lah tentang satu perkara tu langsung semata-mata berkata kepada hadis kau. Dia nak ceritanya tidak. Kalau kita ada bukti yang lain berupa ayat Quran kau, berupa sirah Nabi kau, memang jelas daripada sirah Nabi ahli Badar lebih daripada ahli Uhud, daripada ahli Hudaibiyah. Ahli Hudaibiyah lebih daripada orang yang masuk Islam pada pembukaan Mekah dan sebagainya. Ada beza. Waktu ada dalam Quran. Waktu ada dalam Quran. Walaupun dia kata wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama tu. Hak dulu, hak perang dulu dengan hak perang kemudian tidak sama. Walaupun hak kemudian pun ada kelebihan juga. Itu maksudnya dalam Quran ada. Dalam Quran ada. Kemudian kalau kita tengok Nabi SAW bagi galakkan dan bagi perasan kepada umat dia untuk berperang dengan orang-orang Rum. Bila kemudian ni ruku bil bahr, bila meredah laut nak pergi perang dengan siapa tu? Dengan ahli kitab tu. Itu sahih. Dan Nabi SAW bangga tengok tu, Tuhan tunjuk kepada dia tu macam raja-raja di atas singgasana. Itu satu pujian, satu keistimewaan tu, satu kelebihan tu. Maknanya ada kelebihan. Sebab dengan jatuhnya Kubrus atau Cyprus jatuh ke tangan Islam, di situlah permulaan jatuhnya benua barat ke tangan Islam. Situlah, start situlah. Dia bermula dengan perang di zaman Sayyidina Uthman, yang panglima dia Sayyidina Muawiyah. Situ start. Jadi bila begitu juga alik barat tu, termasuklah Turki, Azerbaijan, gapo semua tu, Bosnia, gapo ni, dia daripada situlah startnya. Jadi tentulah hak mula-mula sehingga dikatakan qad aujabat, sudah pasti masuk syurga tu, dia lebih daripada hak lain sebab dia hak mula-mula. Itu kan dari segi ayat Quran pun ada, hadis pun ada. Walaupun hadis ni tidak sahih, tapi makna dia tu kita tengok ada. Jadi lagu ni lah orang panggil hadis ni dari segi sanadnya tidak sahih, tapi dari segi maknanya sahih. Lagu ni hak ni kita kata tidak sahih sebab sanad dia, sebab sanad dia. Tapi dari segi makna dia betul. Dari sudut itulah, dari sudut berperang dengan ahli kitab ataupun golongan-golongan tertentu tu lebih daripada yang lain. Dari sudut tu, bukan semua sekali ada dalam ni. Semua sekali ada dalam ni tu cerita lain lah pula, atau kena bicara lain lah. Jadi perawi yang ada masalahnya ialah Faraj bin Fadalah. Faraj bin Fadalah itu perawi dhaif, perawi dhaif. Itu perawi dhaif. Kemudian yang keduanya Abdul Khabir bin Thabit bin Qais bin Asy-Syammas. Abdul Khabir itu pun dhaif juga. Seorang yang majhulul hal. Majhulul hal. Dan dikatakan ayah dia juga majhul. Tapi datuk dia tu itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang sahabat Nabi. Hak di bawah tu walaupun kita kata anak cucu sahabat, tidak semesti anak cucu sahabat ni
kuat belaka. Kuat belaka. Misalnya Abdullah bin Umar Al-Umari, anak cucu Sayyidina Umar, itu perawi dhaif. Padahal anak cucu Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar itu dhaif. Tidak. Anak cucu Abdul Rahman bin Auf ada juga dhaif dalam sanad ada. Jadi tidak semestinya anak cucu orang kuat tu dia kuat juga, tak mesti. Anak cucu sahabat jadi mana lebih lagi. Tidak. Tu kena tengoklah sejauh mana. Ini dalam kitab kita ni dia kata Abdul Khabir qala Abu Hatim wa Ibn Adi munkarul hadith hadithu laysa bil qa'im. Munkarul hadith ana apa ni, perawi itu perawi dhaif lah. Perawi dhaif, dan hadis dia tu bercanggah dengan hadis hak lain. Bercanggah dengan hadis hak lain, hak sahih. Hadisnya laisa bil qa'im, tidak berdiri, tidak boleh berdiri, nak rebah lah, tak kemah lah. Kalau boleh tegak gitu kemah lah. Kalau tak boleh duduk cajar, tak boleh nak tegak, tak kemah lah. Dhaif lah maksudnya. Cuma cara dia royak tu macam-macam cara dia. Begitu juga kata Hakim Abu Ahmad dalam Taqrib, dia kata Abdul Khabir bin Qais bin Thabit bin Qais bin Ash-Shammas Al-Ansari wa waqa'a 'inda Abi Dawud mansuban li jaddihi. Inilah majhulul hal. Hadis ini keadaan. Jadi ada beberapa orang dalam sanad ni yang dhaif dan majhulul hal. Bila majhul dia jadi dhaif lah. Dari sudut tu. Tapi sebab kata tadi lah, tidak semestinya sesuatu yang terkandung di dalam sesuatu hadis yang dhaif tu makna dia tidak sahih. Kalau makna dia tu ada dalam Quran, ada dalam hadis lain yang sahih, makna dia kita kata sahih. Dan menurut ulama hadis, tidak semestinya hadis yang sahih itu, walaupun kita kata sahih, dalam istilah kita kata sahih, sebenarnya sahih. Sebenarnya sahih. Sahih dari sudut sanad. Isi dia kena tengok dulu. Adakah tidak bercanggah dengan hak lain? Tapi biasanya tidak begitulah. Cumanya adalah. Ada. Sebab itu ada yang ulama-ulama pertikaikan. Walaupun misalnya kita kata hadis Muslim sekalipun ada orang yang pertikai. Walaupun tidak semua pun ada lah. Boleh lah. Ada ruang. Umpamanya hadis apa ni kita sudah baca dah dalam Muslim tu, iaitu hadis Nabi menikah dengan Ummu Habibah tu atas permintaan Abu Sufyan. Abu Sufyan minta dengan Nabi dia dilantik supaya jadi pegawai. Abu Sufyan minta dengan Nabi supaya Nabi SAW lantik anak dia Muawiyah dia jadi penulis wahyu. Hadis tu dipertikaikan oleh Imam Nawawi sendiri, ramai lagi orang lain. Bahkan Ibnu Hazm kata maudhu'. Dia beri parak selalu. Orang lain sekadar kata mungkar, dhaif, gitu je. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan orang lain. Bercanggah dengan orang lain. Tu kena tengok situ lah. Kita sudah bicara dah. Jadi tak perlulah cuma nak royak sekadar nak royak. Dari segi sanad dia tak ada gapo. Kalau nak kira dari segi sanad dia tu sahih dah, tapi kandungan dia kena tengok pula. Jadi hak sahih sungguhnya ialah sahih dari sudut riwayat dan juga dari sudut dirayat. Kalau dua-dua tu sahih, baru sahih sungguhlah. Barulah kita panggil jadi sunnah. Kalau tidak tak boleh jadi sunnah lagi. Tidak naik ke sunnah lagi. Sunnah tu mesti dah hak sudah jelas sahihnya. Sudah teruji dari sudut mana pun memang sahih.
Jadi sunnah tu tak ada sunnah hak maudhu'. Tapi kalau hadis ada lagi. Hak maudhu'. Hadis maudhu', hadis mungkar, apa. Kalau sunnah tak ada. Sebab dia beza tu. Jadi ada juga lagu tu, ada yang sanad dia tidak sahih. Jadi kita hukum hadis tu tidak sahih lah, tetapi kandungan dia sahih. Jadi ceritanya, ada seorang perempuan, orang panggil dia tu Ummu Khalad, pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia hanya pakai tudung muka. Pergi nak tanya tentang anak dia. Anak dia ni mati dalam perang lah. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi kata, pelik lah, mari nak tanya tentang anak, pada duk pakai tudung muka lagu tu, buat apanya? Faqalat, dia pun kata, kalau aku telah kehilangan anakku, iyalah, tetapi aku tidak akan kehilangan perasaan malu aku. Malu tu tetap ada semacam. Tidak kata dah sedih kak, tak ingat, tak khabar ke diri dah. Ada khabar lagi ke diri. Jadi sehingga berasa malu, berasa gapo tu. Kalau orang tak ada malu kak, boleh jadi pergilah. Dalam keadaan anak mati lagi tu, tak tahu kai kelubung mana dah lah, kita kata. Ni bukan setakat kai kelubung biasa, tudung muka dah lagi pergi. Tudung muka dah lagi pergi. Sebab apa? Dia tetap rasa malu. Di mana dia boleh kawal lagi diri dia tu, perasaan dia tu. Bukan orang yang tidak dapat dikawal lagi perasaan dia. Jadi di sini setengah-setengah ulama dia kata ini dalil bahawa di zaman Rasulullah SAW orang perempuan tak pakai tudung muka, niqab, mutanaqqibah. Mutanaqqibah ni pakai tudung muka, niqab. Ini dalil. Sebab apa sahabat pelik? Apa yang pergi nak jumpa Nabi nak tanya tu tudung muka? Kalau dah biasa tudung muka, apa yang tanya? Dia faham gitu. Dia faham gitu. Ini salah satu dalilnya. Cumanya di pihak orang yang kata tidak begitu, dia kata hadis ni tak kemah. Sebab tak ni, bila hadis tak kemah tak boleh buat hujah. Sebab hadis ni dhaif. Jadi tak boleh nak buat hujah di situ. Cuma bagi orang yang kata begitu tu, hadis ni dia jadi sebagai sokongan sajalah. Hak lain-lain banyak lagi dia kata. Hak lain-lain banyak lagi. Tapi ini salah satunya. Sebab apa? Jadi pakai tudung jadi kepelik di kalangan sahabat tu. Kalau lah benda ni benda biasa, apa dia pelik? Dia pakai gitu. Dan bagi tua diri ni, sahabiah ni, dia maknanya kita boleh tengok di sini, dia boleh kawal diri dia. Seorang yang sabar walaupun ditimpa malapetaka, kehilangan anak dalam perang mati, tidak kata kata lupa diri, babak. Kita kata orang Kelantan kita kata babak. Tak khabar ke diri. Selok kain ataupun tak pakai tudung, kepala pergi hungar lagi. Tidak begitu. Pergi itu dengan penuh sopan, tetap dalam diri itu dijaga. Dari sudut itulah kita tengok ni. Lalu bila dia pergi tanya begitu, Rasulullah SAW kata, anak kamu dapat pahala 2 orang syahid. Dia pun tanya, apa? Boleh lagi tanya, tidak kata dengan Rasulullah SAW, hak ni hak tidak sahih. Kalau hak sahih pun banyak yang tanya. Boleh tanya. Nak tengok Nabi pada ketika dia dapat wahyu, hak kata peluh, lagu mana? Nak tengok. Tak apa. Boleh lagi. Dia tidak marah. Bahkan saya nak Umar pernah tengok. Bila Nabi kelubung, dia pergi buka, tengok. Tak apa, tidak salah. Serupa juga di sini. Dia tanya, dah royak pahala 2 orang mati syahid, berapa? Jadi lebih tu. Wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW jawab, kerana dia telah dibunuh oleh ahli kitab. Jadi dibunuh oleh ahli kitab ni, pahala dia lebih besar. Maknanya ada
peperangan itu fadilat dia lebih besar daripada peperangan yang lain. Gitulah. Perang dengan ahli kitab ini pun lebih besar pahalanya daripada hak lain. Tetapi bagi orang yang tak terima, dia kata tak ada khusus macam tu. Mungkinlah keadaan hak zaman Nabi itu begitu. Kalau pada masa lain tidak ahli kitab, kau ahli kitab kau support, dia bergantung kepada kedudukan orang kafir itu setara mana. Setara mana pengaruhnya, setara mana dia tu kekuatan dia yang boleh menghalang kita daripada menyebarkan dakwah Islam. Maka dari sudut itulah yang dinilainya, bukan semata-mata ahli kitab. Tambahan pula hadis ni dia kata tidak kuat. Dia buat ikut tu lah. Dia buat ikut tu. Dah kita kata hadis ini tidak kuat, apa yang Imam Abu Daud buat mari pula satu kemuskilan. Dah dhaif, buat mari buat apa? Satu, kita kena ingat hak ni berkenaan dengan fadilat, fadail, fadilat ataupun manqabah orang panggil, kelebihan sahabat. Kalau dalam bab manaqib dia ada tolak ansur sikit, ada dia tidak ketat sangat lah. Kalau hak setara ni boleh dah pakai untuk menyatakan kelebihan tu, kelebihan, sekadar kelebihan sahabat tadi yang mati kerana berperang dengan orang ahli kitab itu, dia ada kelebihan dia sekadar tu. Kalau kita mengambil kira dari segi hukum, tak boleh. Kalau hukum tak boleh lah dhaif. Misalnya hak hukum tadi lagu mana? Hak hukum, hak pakai tudung tidak pakai tudung tadi, itu hukum, kait dengan hukum. Nak kata haram kau sunat kau gapo kau, tak boleh lah, sebab hadis ni dhaif. Kecuali kena ambil kira hak lain. Ambil kira hak lain lah. Orang lain pun duk kata hukum gini-gini, ambil kira hak lain lah, tidak semata-mata hak ni. Kalau hak ni tak boleh. Dia ada beberapa sudut tu kita kena tengok di sini. Kalau dari sudut hukum hadis dhaif tak boleh. Tapi kalau dari sudut nak ayat manqabah, manaqib sahabat tu boleh. Sekadar tu boleh. Apa lagi, dia ada sokongan, dia ada asas dia. Hak ni kita bukan jadikan asas, hak ni kita jadikan sokongan saja. Hak asas dia ni hak dalam Quran tadilah, ataupun hak dalam hadis yang kemudian ni, hak tu kita jadikan asas, hak ni sebagai sokongan saja. Jadi seseolahnya Imam Abu Daud nak ajar kita lah dari segi nak letak kedudukan hadis tu. Dengan dia mari hak ni akan timbul kemuskilan lah, macam-macam lah. Jadi bila jawapan tadi kita dapat, kita pun faham lah maksud dia ni. Mana hadis setara ni kalau dhaif pun untuk jadi sokongan kepada hak lain boleh. Sekadar tu. Satu. Yang keduanya, dari segi nak menyatakan manaqib boleh. Di sini menyatakan kelebihan sahabat tu. Setara ni boleh. Tapi kalau untuk menyatakan masalib, masalib lawan kepada manaqib, tak boleh. Tak boleh. Kalau manaqib menyatakan kelebihan, memang secara umum tu sahabat tu lebih. Kalau tidak sahabat mati begini pun dia lebih dah. Dia lebih dah. Memang maklum waktu semua terima, memang ada jelas lah, banyak lah sangat dalilnya. Sahabat tu sendiri tu ada kelebihan dah waktu tu. Jadi kita tidak bergantung dengan hak ni semata-mata. Cuma dikatakan dapat pahala 2 orang mati syahid. Hak tu pun apa salahnya kita kata kalau sahabat-sahabat yang lain banyak kan, dia dapat lebih, hak ni dapat lebih di zaman Nabi SAW. Benda macam tu tidak mustahil kalau Nabi SAW boleh sebut untuk sahabat dia hak ni hak berkenaan. Sekadar tu lah. Sekadar tu. Dari segi hukum tak boleh. Dari segi hukum kena ambil kira hak lain lah. Kena ambil kira hak lain. Jadi Imam Abu Daud buat mari hadis ni bukan nak wayak hukum pakai tudung tu, bukan itu maksud betul lah. Jangan kita kata ada dalam hadis tu. Hak dia nak wayak sebenarnya kelebihan orang yang berjihad, berperang dengan ahli kitab, dengan ahli kitab, begitu. Kelebihan tu ada.
Sekadar tu sudah memadai untuk digunakan hadis ni. Babun fi rukubil bahri fil ghazwi. Ini bab meredah laut untuk berperang. Meredah laut untuk berperang. Lagu mana? Boleh ke tidak? Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr. Ini kalau kata Abdullah bin Amr tu Abdullah bin Amr bin Al-As lah maksudnya. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh meredah laut kecuali orang yang nak pergi buat haji, nak buat umrah, ataupun orang nak pergi perang fi sabilillah. Hak tu saja hak bolehnya. Jadi dia ayat apa? Dia tak boleh lagu tu. Dia ada sebut pula sebab dia. Sebabnya di bawah laut tu ada api, dan di bawah api itu ada laut pula. Di bawah api itu ada laut pula. Jadi hak ni maknanya setara tak boleh tu. Nak pergi mudah-mudah, nak pergi meredah laut, nak pergi perang ni boleh. So lagi nak buat haji boleh, nak umrah boleh. Maknanya besar sangatlah tuntutan tu. Begitulah. Kalau hak lain tu tak boleh. Cuma kaya kau tak bolehnya. Lepas tu lagu mana orang nak pergi semacam ni? Naik kapal sana sini. Zaman dulu kapal layar, zaman ni kapal macam-macam lah kita kata. Kapal laut tu yang menggunakan macam-macam kuasa tu. Lagu mana? Jawabnya hadis ni sekali lagi tidak sahih. Apa kalau kita kata banyak dan tidak sahih dalam Abu Daud? Apa nak mana? Nak mana memang lagu tu. Ini bukan tarikh Bukhari Muslim. Bukan tarikh Bukhari Muslim. Mana duduknya? Kelemahannya duduk pada Bishr Abi Abdullah situ, perawi dhaif. Dia meriwayatkan daripada Bashir bin Muslim. Hak tu pun dhaif juga. Jadi dhaif tak boleh. Jadi kita tak boleh buat kesimpulan daripada hadis ni hukumnya pergi meredah laut, berjalan mengikut laut itu haram ke, makruh ke, hukum tak boleh. Sebab haram, makruh ke, gapo ke, harus, itu hukum. Bila dhaif tak boleh lah. Lepas tu dia bercanggah pula dengan sekian banyak hadis lain. Hadis lain. Ayat Quran bercanggah. Bila bercanggah tak boleh gila. Tak boleh gila. Dia jadi lemah. Lemah. Satunya tadi kita sebut lemah dengan sebab perawi dia. Bila bercanggah dengan Quran, lemah. Dia itu kedudukan hadis. Lagi tak boleh lah nak buat hujah lah. Nak hujah kata tak boleh, kita tak boleh pergi seberang laut. Sebab apa? Nabi larang. Bila Nabi larang, paling tidak pun makruh. Misalnya kita kata, kalau tidak haram, tak boleh kata lagu tu. Sebab makruh ni hukum. Haram kau, dia berkait dengan hukum, tak boleh selalu hadis lagu tu. Sebab dalam Quran Allah SWT sebut banyak berkenaan dengan laut ni. Dan dia sebut nikmat. Dia sebut tu sebagai nikmat dia. Bila dia sebut sebagai nikmat, maknanya benda ni boleh. Jauh lah, takkan haram. Benda nikmat sebut sebagai nikmat tu benda haram. Takkan lagu tu. Misalnya dalam ayat walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dia sebut. Dia sebut sebagai imtinan, orang panggil. Sebagai sebut ungkit nikmat dia. Jadi kena ingat dalam laut pergi daripada zaman itulah. Al-jawar fil bahri kal a'lam, seperti gunung-gunung. Zaman dulu orang pergi dengan kapal besar, kapal layar zaman dulu. Layar dia tu bukan main, tinggi seperti gunung. Itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Jadi Tuhan sebut, mana tak ada sebut apa dalam keadaan terikat dengan gapo-gapo lah. Tak ada, umum. Bila begitu bolehlah. Lalu kemudian dalam ayat yang lain, wa huwallazi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya
wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulk mawakhir fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Misalnya dalam ayat tu, banyak tu dia sebut tu faedah tu. Bukan 3 perkara ni hak sebut dalam hadis ni, bukan 3 perkara ni. Dialah Tuhan yang menundukkan laut untuk kamu. Tuhan tundukkan laut untuk kita manusia. Mana Tuhan beri kemampuan kepada manusia untuk menguasai laut. Kalau kita tengok kemajuan lah ni, nampak benar lah tu tu. Walaupun kita tak boleh duduk sementara pun dalam air, tak boleh lemah, tak boleh hidup, tapi manusia dengan kepandaian dia boleh pergi ke dasar laut pun boleh, pakai oksigen, pergi menyelam di lautan boleh. Tuhan tundukkan laut. Litakulu minhu lahman tariya. Apa tujuan? Supaya kamu dapat makan makanan yang lazat, yang segar daripada laut itu. Mana ada sebut ni haji ke umrah ke ataupun perang, lebih daripada tu lah tu. Lepas tu supaya kamu dapat mengeluarkan daripada laut tu hilyatan, perhiasan yang dapat kamu pakai. Tengok, orang pergi ke laut waktu ambil mutiara, gapo, ambil macam-macam kekayaan. Kekayaan waktu ambil walitabtaghu min fadli wa taral fulka mawakhir fi. Kamu tengok bahtera-bahtera belayar di lautan. Tengok belayar orang nak dia. Litabtaghu min fadlihi, supaya kamu dapat kurniaan Allah. Banyaklah kurniaan Allahnya kalau zaman lah ni. Di laut tu minyak misalnya, ada laut lah, min fadlihi lah tu. Bila dapat tu, apa tujuannya kepada kita orang Islam ni? Supaya bersyukur. Nampaklah nikmat Allah SWT. Rezeki kita tu banyak bergantung dengan laut. Jadi hak ni semua ni orang pergi ke dalam laut tu, pergi menyelam, pergi tahan buka, pergi macam-macam lah pergi. Tak ada termasuk dalam hadis ni. Dalam hadis ni 3 ya dia kata hak bolehnya, hak lain tak boleh. Jadi tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai. Kalau nak pakai juga, nak pakai juga lah, kita mesti kaitkan dengan keadaan tertentu. Keadaan tertentu. Misalnya bahaya sangat kalau laut tu bergelora tak selamat. Laut lagu tu lah, tempat kawasan-kawasan lagu tu. Terpaksa kita kena kata begitu. Jadi sekarang ni ia sudah bercanggah dengan ayat Quran. Bila bercanggah dengan ayat Quran, dia jadi kolmu. Hak lemah dah jadi kolmu, tidak terikat dengan hak ni. Jadi nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi berniaga, nak pergi mengaji, nak pergi apa, boleh berlaku. Boleh berlaku. Bahkan nak cari rezeki dalam laut tu pun boleh. Hadis ni tidak sepatutnya menjadi penghalang. Paling tinggi kita kata seperti tadi. Yang keduanya, nak rayaknya pentingnya benda-benda ni amalan ni, buat kerja haji, buat kerja umrah, pentingnya di sisi agama. Perang fisabilillah ni pentingnya, sehingga hak tempat bahaya lagu tu pun disuruh pergi juga. Hak lain tak boleh pergi, hak tu kena pergi semacam. Itulah paling tinggi kalau nak ada. Tapi kita kena faham, kena ingatlah ayat Quran di satu pihak. Ni ayat Quran. Jangan sampai mengalah untuk nak buat kerja di laut ataupun nak pergi seberang laut dengan sebab hadis ni tak boleh. Itu sama sekali tak boleh. Kita nak buat hukum, nak kata haram kau misalnya dengan sebab ni, tak boleh. Dia kembali kepada asal, harus bahkan kalau selamat tetap wajib, tidak gugur wajib tu. Fardu haji hanya boleh pergi ke laut, katakanlah boleh pergi ke laut, tapi laut tu selamat, tetap wajib, tidak kata hilang kewajipan tu. Tidak. Begitulah. Kemudian seterusnya ni kita tak ada, kita sambung semula lah insya-Allah. Setakat tu dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.